istiqamah sampai akhir hayatnya. Siapa yang mampu istiqamah sampai akhir hayatnya, itu dakhalal jannah. Dia bukan macam munafik yang sekedar mengaku tapi mengamalkan Islam. Kehebatan orang yang mati dalam keadaan Islam itu, sampai hadis itu Nabi sebut, sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatkanlah orang yang mati yang dia tu ada sebut la ilaha illallah. Dia baik ke dia jahat ke tak, yang penting itu cerita dia dengan Allah SWT. Kalau kita tahu ada orang yang hebat amalnya tapi matinya status ketika dia mati itu munafik, atau status dia mati tadi dalam keadaan kafir, kita tak diizinkan untuk melakukan solat jenazah. Clear? Kalau ada orang itu jahat sekalipun, itu bukan urusan kita. Kalau kita tahu di Islam, sallu ala man qala la ilaha illallah. Di sinilah kita belajar agama. Disuruh kita untuk memastikan bahawa amalan-amalan yang kita lakukan hari ini dapat kita teruskan sampai akhir hayat kita. Kita tak akan mampu untuk istiqamah melainkan adanya nasihat. Itu Nabi berulang-ulang sebut ad-dinu nasihat. Ad-dinu nasihat, kata Nabi. Agama ni nasihat. Saya yakin semua dah solat, dah puasa, dah zakat, ramai dah pergi haji, dan biasa ramai di sini yang datang lakukan umrah banyak kali pun dia tak. Kenapa kita datang ke dalam majlis-majlis taklim? Ini dia majlis-majlis nasihat. Nasihat inilah yang menjadi formula, menjadi resepi untuk kita bawa supaya iman ini Allah SWT istiqamahkan kita sampai akhir hayat. Cerita Ubaidillah bin Jahsy menjadikan pelajaran kepada kita, orang yang hebat macam itu Allah SWT tidak takdirkan. Maka berdasarkan Al-Quran tempatnya dalam neraka. Tapi kalau kita duduk dan kita fikir itu, Khalid ibn Walid, orang yang menjadi hero dalam kemenangan peperangan Uhud, di pihak dia ini kafir. Orang yang menahan Nabi pada tahun 6 Hijrah, tak izinkan masuk dalam ke Mekah, Abu Sufyan letakkan Khalid ibn Walid, hero di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Dan kalau kita tanya berapa banyak Khalid ibn Walid bunuh orang Islam, tak terhitung kita. Tak terhitung. Amr bin Al-As, anaknya Abdullah. Amr bin Al-As orang yang dijadikan wakil untuk pergi ke Habasyah, menghasut Raja Habasyah supaya jangan terima Islam, jangan terima orang Islam. Tapi tahun 7 Hijrah mereka masuk Islam. Allah beri hidayah. Yang kita sebut tadi Abu Sufyan yang 20 tahun perang Nabi habis, bukan saja dia jadi general, bukan saja dialah orang yang mengarahkan perang, bahkan dia itu main sponsor macam tycoon. Tapi Futul Mekah Allah berikan hidayah kepadanya, dia masuk Islam. Isterinya Hindunya makan, kononnya wallahu alam makan hati pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Washi yang bunuh, kita pun tahu, anda tengok di video-video di YouTube cerita message ke cerita Muhammad the Legacy dan apa yang orang buat. Atau Negro, hamba saya daripada Jabir bin Mut'im yang membunuh Hamzah, dia tu masuk Islam. Hakim bin Hizam masuk Islam. Ramai lagi pemimpin. Dan mereka masuk Islam sampai akhirnya mereka menjadi orang yang hebat. Sehinggakan Hakim bin Hizam kemarin kita Nabi sebut sahabatku yang mempunyai tangan emas. Walaupun 20 tahun tak Islam lagi, 20 tahun perang Nabi, tapi at the end bila mereka mati dalam keadaan Islam, apa kata Allah radhiyallahu anhu? Allah redha. Allah redha mereka dan Allah nak masukkan mereka ke dalam surga. Wa'adal lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Sahabat-sahabat Nabi ni yang mati dalam keadaan Islam semuanya ke syurga insya-Allah. Sekali lagi mengajarkan kepada kita rupa-rupanya penting memikirkan nasib kita kalaulah ketika kita mati tadi Allah nak takdirkan yang mana satu, jangan sampai untuk minta kepada SWT. Tapi kita dah sebutkan bahawa kalau kita hanya buatkan angan-angan saja, dia belum tentu akan terjadi. Pertama, iman yang Allah berikan kepada kita ni kena kita syukur.
Kata Nabi, 3 perkara yang Allah akan cabut iman daripada seorang hamba. Di antara salah satu daripada 3 terketar bersyukri alal iman. Siapa yang tak bersyukur apabila diberikan iman? Selalu tanya diri kita, mak bapak kita ni apakah daripada Mekah? 6,000 lebih kilometer kita daripada Mekah. Jauh sangat. Jarak antara kita dengan Nabi dah 1,000 lebih tahun. Ya Allah sayang dan kasih dengan kita. Kalau siapa yang tak pandai bersyukur, orang yang paling teruk, lebih teruk daripada Namrud, Fir'aun dan Qarun. Mereka ni at least dekat juga dengan syukur nikmat. Bukan sekadar cakap Alhamdulillah, tapi kena buktikan. Tadi saya sebutkan, mujahadah ni benda yang sangat penting, kerana dia itu adalah perkara yang selepas iaitu muhasabah. Muhasabah, ke tempat muhasabah, dia tak lebih pada itu, mereka dia kena mujahadah. Begitulah apabila kita disuruh mengingatkan mati, dia mengajar kepada kita rupa-rupanya kita ni orang yang tersaring, yang terpilih, orang yang hebat, orang-orang yang Allah SWT berikan kemuliaan lebih daripada ramai orang Islam. Ketahuilah, anak-anak, bukan saja anak, orang Palestin yang hidup, kalau umur dia 50 tahun hari ini, berarti dia belum pernah melihat kesenangan. Kerana Palestin ini bergolak daripada tahun 49. Hanya tahun itu orang tu lahir, dia tak pernah tengok aman dan damai, tak pernah tengok. Macam senior-senior yang pernah tengok Singapura dulu ada perang Jepun, senior-senior tahu macam gitu. Kayak gini negara itu, army Yahudi itu dengan stand-gun jalan, setengah-setengah tempat tu kereta tank macam gitu. Tak pernah. Tapi kita ni hidup dalam keadaan tak ada orang nak ganggu kita, hidup dalam keadaan selesa. Syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jadi ini bab yang kita pelajari, bab yang mudah-mudahan dia juga mengingatkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nak jadikan hati kita ni hati yang bersih, yang selalu tawaduk, merendah diri. So hadis yang keempat pada bab yang ke-65, bab qisarul amal, bab zikrul maut wa qisarul amal. Banyakkan ingat mati supaya kita jadi orang yang pandai bersyukur, dan kurangkan daripada ini banyak angan-angan, ataupun hadis yang ke-574 menurut urutan buku daripada 1893 hadis. Saya baca sepintas lalu yang bawa buku tolong rujuk hadis yang berbunyi wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata, khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam khututa. Satu ketika Nabi SAW menggariskan beberapa garisan. Disebutkan di situ, selepas Nabi buatkan beberapa garisan, faqala, Rasulullah mengatakan, hadhil amalu, garisan yang ini adalah amalu dengan alif, yang ini angan-angan, wa hadza ajaluhu, yang ini pula ajal ataupun kematian seseorang. Fa bainama huwa kadzalika izja'al khattul aqrab. Kata Nabi SAW dalam bahasa saya, ketika manusia sedang dalam keadaan demikian, berangan-angan, tiba-tiba datanglah garisan yang dekat tadi yang Nabi tunjuk, garisan yang disebut kematian. Itu yang dimaksudkan, riwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini pendek, tapi matan hadis ini kalau kita tak belajar, kita tak berapa faham, kerana Nabi gunakan istilah yang berbentuk kinayah, kata-kata kiasan. Minggu lalu yang hadir kita dah jelaskan kedudukan hadis. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan kita dah ceritakan supaya kita tahu bagaimana hadis ini terletak di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kerana Imam Nawawi lahir 631 Hijrah. Beliau tak jumpa Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir wafat pada tahun 256 Hijrah. Dan Imam Bukhari pun tak jumpa Nabi, kerana Imam Bukhari lahir 194 Hijrah. Nabi wafat 11 Hijrah. Antara satu yang lain tak pernah jumpa. Tapi bagaimana boleh terhimpun? Inilah dinamakan ilmu riwayat, ilmu rijal hadis, ilmu sampai menyampaikan. Ini kita sebutkan minggu lalu. Imam Bukhari meletakkan hadis ini dalam kitab sahihnya, pada kitab Riqa', kitab kelembutan hati, pada bab al-amal wa tulah,
bab angan-angan dan panjangnya angan-angan itu, hadis yang ke-600, 6418. Kita sebutkan supaya anda tahulah macam mana hadis ini termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adapun ilmu dirayah, apabila orang belajar hadis, dia kena belajar dua. Satu, ilmu riwayah, bagaimana kedudukan hadis itu, pembahasan para ulama, kita boleh terima atau tak boleh terima, penting kan? Sampai turun satu ayat dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, apabila datang orang yang fasik membawa begitu, yang penting kau simak dulu siasat, sebelum nanti kamu menimpakan kecelakaan kepada satu kaum lantaran kebodohan kamu, nanti kamu menyesal. Kemarin saya pernah cerita, ada beberapa asbabun nuzul ayat ini, di antaranya sahabat Nabi yang dia ni Nabi utus untuk yang ini mengambil zakat di tempat Bani Mustalik. Salah satu peperangan orang-orang Arab Madinah yang di luar Madinah, namanya Ghadafan. Orang-orang Arab Madinah, kalau di Madinah itu Aus dan Khazraj. Banyaklah puak-puak ni Aus dan Khazraj ni, tak? Tapi di luar Madinah ada orang Arab juga, bukan Yahudi. Orang Arab Ghadafan, dan mereka ni tak nak masuk Islam, lambat di antara yang masuk Islam. Bani Mustalik. Mereka ni banyak buat perangai dan mereka menjadi tali barut dalam kepada Yahudi, Nasrani dan musyrik di Mekah, sehingga hampir berlaku beberapa peperangan. Akhirnya Nabi serang mereka supaya mereka jadi pendidikan. Islam menang. Islam menang. Easy lah. Alhamdulillah, Allah takdirkan demikian. Tuan-tuan tahu Nabi ada satu isteri yang bernama iaitu Sofia binti Huwai. Yang beliau ni adalah anak kepada pembesar Tok Demang, Tok Duku kepada Bani Mustalik. Apabila bapa dia dah masuk Islam, semua orang Bani Mustalik masuk Islam, tak, mereka datang belajar agama kat Masjid Nabawi, tak? Antara yang mereka belajar tentang zakat. Dia cakap, okey Rasulullah, kami Islam, kami balik, kami nak bikin masjid, kami nak solat, bulan Ramadan kami puasa, tak? Tapi kalau kami ada harta yang banyak, kami nak zakat. Kita balik, kita akan kumpulkan harta-harta, tolong utus orang untuk mengambil. Lepas beberapa hari, beberapa minggu, Nabi utuskan seorang sahabat Nabi, Al-Walid bin Utbah, untuk pergi mengambil harta zakat tadi. Al-Walid dia macam seram-seram juga, ni aku pergi kampung ni dulu, kita attack kampung ni, aku pergi kena koyok ni, teruk nanti, tak? Kebetulan dia pergi tu, tak sampai tu tempat, dia tengok orang-orang ni tunggu. Banyaknya. Ini rasa nak serang aku, nak pukul dia, tak? Dia buat kesimpulan, padahal orang-orang tadi itu tunggu wakil Nabi untuk mengambil zakat. Dia sampai dia takut, dia seorang-seorang dia takut kena pukul. Aku nak datang ni kepada negara yang kemarin aku pernah serang mereka, tak jadi. Nampak apa dia balik bila Nabi, ya Rasulullah, saya ni takut lah. Dia tengok orang ramai macam nak pukul saya je. Kita dia macam gitu. Hampir-hampir berlaku lagi peperangan kalau Nabi serang, ya tak? Oh, tapi rupa-rupanya Allah turun naik suruh cek dulu. Cek, rupa-rupanya mereka cakap, dah berapa lama? Mereka tunggu-tunggu tak datang. Mereka yang datang bawa harta. Nabi cakap, apa cerita ni datang? Kata pembesar daripada Bani Mustalik, ya tak? Kami kemarin pesan kepada Tuan supaya hantarkan wakil untuk mengambil zakat-zakat kami, ya tak? Sampai sekarang tak datang-datang. Nabi tengok Al-Walid, Nabi cakap, apa cerita ni, Beb? Kemarin kau cakap kau pergi sana, orang nak serang kau, tak? Dia pun dah cakap, tak adalah. Nabi tanya pemimpin daripada Bani Mustalik, betul? Cakap, betul tak? Sekarang kami datang kasih. Oh, turun ayat Quran. Kalaulah tadi Nabi dengar berita daripada Al-Walid, berlakunya pertumpahan darah dan peperangan. Padahal orang tadi Islam. Kalau sebelum mereka belum Islam. Cerita ini menjadi pelajaran kepada kita. Berita ni sangat penting. Inilah yang berlaku kepada ramai. Maaf, saya bukan nak cakap pasal orang. Kita tahu hari ini di Singapura ramai orang yang kuat ibadat, tapi ramai juga orang yang tersesat dengan ibadat mereka. Kita tahu. Sengaja saya sebut ini supaya anda peka, anda jadi orang bijak, belajar betul-betul. Kenapa mereka sanggup melakukan amalan-amalan yang kita nampak confirm bertentangan dengan Islam? Pasal berita dan betul bumbu ni. Berita ni, ya tak? Bila masuk dalam kepala orang, dia akan jadi aktifat, jadi akidah. Dia pegang betul-betul. Suatu itu siapa cakap pun dia tak nak terima. Ramai orang-orang yang sesat, mengikut ajaran sesat, mereka tak nak bertaubat.
Imam kemarin saya sebut, kita happy dengan sejarah daripada yang ini, Imam Ghazali. Ulama yang sangat hebat, tapi dia sendiri beritahu yang dia pernah bertaubat. Artinya apa? Walaupun dia pernah mengamalkan amalan di luar Islam, tapi at the end dia nak bertaubat. Alhamdulillah, menjadi pelajaran kepada kita. Ulama yang besar, tak? Abu Hasan Al-Sy'ari yang sebelumnya di Mu'tazilah, tak? Bertaubat. Pasal orang nak menggunakan akal untuk buka dada, tapi ramai hari ini orang yang belajar agama-agama yang tak senonoh, amalan yang sesat, tak nak bertaubat. Kenapa? Hubbuka syai' yu'ma wa yusam, kata Nabi. Cintanya kamu kepada sesuatu sehingga kamu jadi yu'ma, buta dan peka. Kenapa? Cuma pasal berita je. Dia mati-mati percaya tauhid, dia cakap macam itu. Bahaya. Kemarin saya bezakan antara otak dengan perut. Anda faham? Alhamdulillah, ulama memberikan penjelasan yang sangat panjang lebar. Kita ni lebih mulia daripada malaikat kerana akal. Kita akan letak tempat yang tinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata ulama, ada ketika derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Tapi ketahuilah, otak manusia ni tak sama level, tak sama. Yang datang ni kalau ada 30 orang, 40 orang, 50 orang, ada yang mungkin degree holder, mungkin ada yang ada masters, tapi ada yang mungkin PhD pun tak pas. Sama-sama ada otak, tapi level tak sama. So berita yang datang tadi, tak, bukan semestinya orang tu pandai, tapi dalam menilai tak sama, tak sama. Bila dia simpan dalam kepala, dia jadikan hujah dan itu danger. Kalau betul, okey. Dia berbeza dengan perut, dia tak? Perut ni walaupun dia tidak ada pilihan, kalau tuan dia kasih apa pun dia tak pasal sebab apa nak buat, tuan dia masuk dia kena lah, kan? Tapi bagus dia perut, kalau dia makan nasi mentah ke nasi basi ke, dia keluar balik, babe, dia boleh reject. Ini akal ni tak boleh reject, babe. Once dia terima tadi, dia kata betul, betul lah sampai mati. Orang Melayu cakap mati duk balik pun dia pegang macam itu. Kenapa? Kerana berita. Sebab itulah lahirnya ulama-ulama hadis, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, banyak lagi yang tak larai tersebut. Mereka ni orang yang betul-betul peka tentang perkara ni. Dia tahu ramai orang-orang yang beramal dengan amalan tidak menepati Islam, tidak menepati sunnah kerana berita. Berita daripada hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang dhaif, tak? Mereka mengamalkan amalan mereka tadi, tak? Maka menjadi tanggungjawab kepada ulama-ulama hadis untuk menyaring mana satu hadis yang sah, mana satu hadis yang tidak sah. So jangan sia-siakan amalan orang-orang dahulu yang sungguh. Kalau kita lihat Imam Bukhari ni sampai tak kahwin ni. Sampai tak kahwin. Dibebani dengan 200,000 hadis, tak? Tapi dalam kitab Sahih Bukhari hanya 7,563 hadis saja. Jenuh, babe, nak sisih, nak tarjih hadis-hadis ini. Tiba-tiba kita lek ke atas, kisahlah hadis ke hadas ke main skor je. No. Kita kena fokus. Berita ni penting dan itu dinamakan ilmu riwayat. Sampai menyampai dari satu orang ke satu orang, sampailah dibukukan mudawwin para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis. Nah, sampai giliran kita membaca hadis tadi, kita nak memahami isi kandung makna hadis tu, namanya ilmu dirayah. Bagaimana kita nak memahami sesuatu hadis tadi? Mari saya contoh ya. Ada orang baca hadis ya. Dia cakap Nabi pernah ditanya apakah warna yang Nabi suka, Nabi jawab hijau. Dia berhenti kat situ, habis. Semua hijau. Jubah hijau, motor hijau, helmet hijau. Pergi kat rumah raya, langsir hijau, cushion hijau. Dia cakap sunnah. Pasal baca satu hadis Nabi suka warna hijau. Betul tak? Apakah maksud hadis tu macam gitu? Dia cakap sunnah. Itu sunnah incredible haq. Don't make me angry. You don't like me when Besok pula dia jumpa hadis Nabi ni kata sahabat, Nabi keluar daripada rumah memakai baju merah. Dan ketahuilah, belum pernah ada orang yang pakai baju merah yang paling cantik melebihi Nabi. Nah, besok merah pula. Jadi sayap merah macam kat Thailand pula, semua merah. Hadis khabar, hadis yang menentukan berita, dia tak menentukan apa-apa, tak?
Banyak hadis-hadis Ammar yang menceritakan Nabi suka dan Nabi perintahkan tentang pakai pakaian baju warna yang lain, dia tak. Pasal dia tak belajar hadis dan maksud hadis tadi, dia tak faham apakah natijah dan maksud hadis tadi. Dan ini yang kita nak sebutkan, dia tak. So belajar hadis kena dua. Ada kitab-kitab fiqh, kitab-kitab himpunan hadis-hadis hukum yang wajib dipelajari. Dia tak boleh beli aja untuk kita menjadikan dalil untuk beramal, tak boleh. Umpamanya Bulughul Maram, umpamanya dalamnya ada hadis dhaif, tidak? Ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Setiap hadis tadi perlu dipelajari, diperjelaskan oleh tok guru. Dan at the end dibawa ke perbincangan ulama, boleh pakai tak boleh pakai, apakah maksudnya, syad ataupun tidak. So dikenal, kata. Dan banyak hadis kita langsung tak bawa hadis lagi tu. Kecuali anda baca kitab syarah Bulughul Maram, ada syarahnya Subulus Salam, Syunhani yang mensyarahkan. Ada kitab syarah umpamanya Fiqhul Islam, Berkauli Saibah umpamanya. Ada kitab syarahnya umpamanya Tawdihul Ahkam, Al-Basam mensyarahkan. Ibadatul Ahkam, Alawi Maliki umpamanya. Banyak kitab syarah tu kita baca. Di situ diletakkan pandangan para ulama. Ulama menterjemahkan apakah maksud hadis-hadis ini. Tu hadis fikih, hadis yang bersangkutan dengan hukum, betul? Kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang didedahkan hadisnya, yang perlu diambil tahu apakah maksudnya, tak? Ada kitab syarah, tak? Utsaimin mensyarahkan kitab syarah Riyadhus Shalihin. Adanya Ibn A'lan mensyarahkan dalam kitab-kitab Riyadhus Shalihin, beliau juga mensyarahkan. Banyak ulama-ulama yang telah mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin, mereka terjemahkan apakah maksud hadis ini, kemudian apakah pengajarannya, macam gitulah. So kita hari ini nak mempelajari hadis dan kita nak juga mempelajari makna agar kita dapat pelajarannya. Ilmu dirayah pada hadis yang keempat ataupun hadis yang ke 574 yang kita pelajari ini disebutkan wa an Anas radhiyallahu anhu, dan daripada Anas semoga Allah meridainya. Maksudnya hadis ini diceritakan oleh seorang yang bernama Anas. Kita sudah jelaskan kalau baca hadis lepas nama seseorang disebut radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya umpamanya, atau radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya perempuan, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, macam Abdullah bin Umar, Abdullah dan Umar, Abdullah Al-Abbas umpamanya, atau radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Dia nak menunjukkan orang-orang, nama orang tu mereka ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin kita dah jelaskan, kita disunahkan untuk mendoakan kepada semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni banyak tak terhitung. Ketika Nabi melakukan haji pada tahun 10 Hijrah, dalam kitab ada yang sebut 94,000 orang yang ikut haji daripada Madinah. Di Madinah ni, yang berkumpul di Madinah ni, tak? Nak pergi haji dah ribut, yang daripada sana datang utara selatan, semua kumpul kat Madinah. Singapura anda tak berapa terasa dia punya semangat haji. Dulu, sekarang KLIA. Dulu kalau di Subang. Saya pernah pimpin orang haji, saya berangkat daripada Subang di KL. Orang Perlis datang ke sana, orang Johor datang ke sana, orang Kelantan yang bawa puyuh, bawa macam-macam masalah ke airport. Rasa seronok betul. Kita duduk, kita jalan semua dengan ihram, nak tunggu kapal terbang malam-malam tu. Seronok betul dia. Begitulah zaman Nabi. Kadang di Subang dulu sebelum KLIA ni dibina, dulu international airport di Malaysia tu di Subang. Saya berpengalaman membawa jemaah Malaysia VIP yang saya diberangkatkan daripada Subang. Jadi saya kena duduk sana satu malam dekat airport sana, ke hotel, kemudian malam tu kumpulkan jemaah VIP. Orang tak datanglah VIP. Yang kita datang, kita jalan dekat airport tu, rasa seronok. Pasal apa? Malaysia Barat ni kan ramai, ya tak? Betul, daripada Perlis turun ke KL, yang daripada Kelantan, ya tak? Turun ke KL, daripada Johor turun ke KL, semua berkumpul macam-macam bangsa, macam-macam budaya dan riuh rendah. Saya duduk kat sana malam tu, saya orang-orang tengok, seronok betul. Teringat
Begitu agaknya zaman Nabi bila di Madinah tu, bila Nabi nak pimpin orang haji ni, dari timur barat semua datang berkumpul. Dalam kitab mengatakan 94,000, sebagian kitab mengatakan 114,000. Tapi hadis Bukhari, Jabir mengatakan 100,000. 100,000 orang berkumpul ni nak bikin haji. Punyalah ramai. Apa yang saya nak bawakan, ketika itu tahun 10 Hijrah, Nabi berangkat pada 25 hari bulan Zulqa'dah, ni bulan ni, Zulqa'dah bulan 11. 5 hari sebelum Zulhijjah, Nabi berangkat. Di Madinah tu Nabi kumpul 100,000 orang. Nak beritahu sahabat Nabi ketika itu 100,000 beramai. Semua tu sahabat Nabi kan. Orang siapa sahabat Nabi? Orang yang beriman dapat bertemu dengan Nabi dan mati ini dalam keadaan Islam. Ubaidillah bin Jasi dah meninggal, tak? Di Habasyah. Yang ini Islam. Ramai sahabat Nabi. Ini belum dalam perjalanan tu join lagi. Yang daripada Yaman, daripada Iraq, daripada mana join, dan orang-orang Mekah. Ramai sahabat-sahabat Nabi. Semua mereka kulluhum udulun la ya'rifu kadzab. Semua sahabat Nabi mereka adil, mereka tak kenal dusta. Kita kena sebut macam itu. Kita disuruh mendoakan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Allah meridai semua mereka. Sunnah. Ini yang pertama kita sebut. Sebab itu disebutkan an Anasin radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana Allah perintahkan kepada kita. Bila Allah mengatakan wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka. Kita lah mungkin kita. Siapa mereka? Sahabat. Mereka berkata rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan juga ampunkanlah dosa orang-orang yang lebih dahulu, sahabat, orang yang lebih dahulu beriman daripada kami. Siapakah yang paling dahulu? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ayat ini juga menjadi dalil supaya kita kena doakan kepada mak bapak kita, datuk nenek kita, ya tak? Mereka lebih dahulu beriman pada kita. Jangan dengar-dengar dia baru belajar Quran hadis sikit aja marah bapak dia macamnya. Pak ni tak boleh lah ni. Oh tak boleh. Bahasa ingat bapak kena pergi belajar agama jadi bapak pandai sikit. Cik lawa sikit. Kadang-kadang dia punya bahasa tu. Bapak ni apa je bikin semua tak senonoh. Mari belajar agama jadi bapak pandai. Lawanya. Bapak dia tempeling baru tahu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Tuhan kami, jangan jadikan dalam hati kami ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan di kalangan beriman kita diharamkan dengki, apatah lagi pada ayah dan ibu kita. Apatah lagi kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini kita sebutkan minggu lalu supaya anda baca hadis anda tahu kenapa disebut nama sahabat, disebut radhiyallahu anhu, huma, dan sebagainya. Dan minggu lalu kita dah ceritakan sejarah Anas bin Malik panjang lebar. Sahabat Nabi yang lahir tahun 10 Hijrah. Artinya bila Nabi sampai ke Madinah umur dia baru 10 tahun. Tapi dia dah dapat Islam dengan mak dia. Kenapa? Dakwah daripada Mus'ab bin Umair. Kita kena tahu sejarah. Sejarah yang basic ini mesti ada dalam kepala kita dia. Dengan benda-benda yang simple macam ni tak tahu. Kalau anda tak tahu khilafiyah ulama tentang pembatalan wuduk, mungkin anda tak tahu tak apa. Tapi at least anda tahu kalau anda terima yang ini apa pembahasannya. Terima yang ini apa? Khilafiyah ni benda yang rumit, very subjektif, betul? Tapi jangan sampai tak tahu sejarah yang basic-basic kita tak tahu. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi telah utuskan Mus'ab bin Umair. Apabila orang-orang yang bai'ah dengan Nabi di Mekah ataupun di Aqabah, Nabi suruh Mus'ab bin Umair untuk ikut mereka balik supaya ajarkan apa-apa. Ramai pemuda-pemuda yang masuk Islam, orang-orang Madinah masuk Islam, dan mereka datang lagi untuk bai'ah dengan Nabi dan mereka sambut Nabi, betul? Antaranya Anas bin Malik, dia dan mak dia masuk Islam. So bila Nabi datang hari pertama, orang-orang semua nak bantu Nabi. Akhirnya ibunya Ummu Sulaim ataupun Mulaikah binti Milhan berikan anaknya yang satu ini, Anas bin Malik, ya Rasulullah, anak saya ni satu aja, saya ingat saya kasih tu anak, gunakanlah untuk